Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Pada video kali ini, saya akan ceritakan kisah seram yang berlaku di negara Jepun. Jika anda nak tahu cerita ni pasal apa, jom. Kisah ni berlaku kepada 8 orang remaja di Jepun. Mereka berlapan ni adalah rakan kelas satu sekolah yang sama lah. Jadi pada malam minggu tu, diorang ni berkumpul lepak-lepak, sembang-sembang, beli jajan, makan sama-sama kan. Jadi topik perbualan diorang ni bertukar-tukar daripada cakap sembang-sembang kosong, bergosip, kepada cakap pasal hiburan, penyanyi, pelakon semua. Kemudian bertukarlah kepada topik seram. Kemudian salah seorang daripada mereka ni memberi satu idea untuk pergi explore di satu tempat yang seram lah. Tapi diorang belum ada idea tempat mana yang diorang nak tuju malam tu, sebab diorang nak buat malam tu juga. Di kawasan tu ada satu tempat seram yang memang terkenal, iaitu satu sekolah tinggal lah. Sekolah yang dah kosong, yang dah lama kosong. Sekolah tu dengan tempat diorang lepak ni memang tak jauh. Diorang lepak di rumah salah seorang diorang lah, di rumah lah. Kebetulan masa tu salah seorang daripada mereka ada bawa kereta datang ke situ. Jadi transport untuk pergi dan balik tu memang dah ada. Jadi diorang ni memang excited lah. Kira memang jadilah, memang pergilah malam tu. Sebenarnya mereka berlapan ni memang tak percaya pasal makhluk-makhluk halus. Diorang tak percaya pasal paranormal ni semua. Diorang pergi just nak suka-suka, nak uji keberanian diorang. Diorang nak cari pengalaman seram lah, senang cerita. Jadi bila diorang dah drive, dah sampai, mengambil masa tak lama sangat, dalam 15-20 minit tu dah sampai. Jadi kereta parking di luar kawasan sekolah tu. Sepanjang perjalanan sebelum sampai tadi, dalam kereta diorang dah bincang, kita nak buat macam mana ni, kita 8 orang, kawasan sekolah tu luas. Jadi mereka lepas diorang bincang, diorang setuju untuk pergi 2 orang, sepasang-sepasang, lelaki perempuan. Setiap pasangan perlu mengelilingi sekolah daripada tempat parking kereta pusing sampai ke tempat parking kereta tu balik. Tempat mula dan tempat tamat di tempat parking kereta. Di satu pusingan tu lebih kurang dalam 10 minit lah dianggarkan. Lepas pasangan pertama selesai mengelilingi sekolah tu, mereka akan ceritakan kepada pasangan seterusnya apa yang mereka nampak. Itulah rancangannya, diorang nak buat macam tu. Jadi bila mereka semua dah bersedia, dah ready, pasangan pertama pun mulakan perjalanan. Bila pasangan pertama ni mulakan pusingan, tinggallah 6 orang. Jadi 6 orang ni tunggulah di tepi kereta. Mereka berenam ni tunggu 10 minit. Pasangan tu tak habis lagi round, tak habis lagi satu pusingan. Kemudian mereka tunggu lagi. Mungkin kita dah salah bajet, mungkin kita dah salah anggar lah. Mungkin kawasan sekolah ni lagi luas daripada anggaran kita, diorang fikir. So tunggu lagi sampai 20 minit dan 30 minit tunggu tak sampai-sampai juga. Diorang ni dah, pasangan kedua dah tak sabar. Pasangan kedua ni bagi tahu, kita orang pergi je lah, kita orang cari diorang. Jadi pasangan kedua pun mula bergerak, mulakan pusingan. Benda yang sama juga jadi. Tunggu 10 minit, 20 minit tak sampai, 30 minit pun tak sampai. Jadi pasangan ketiga dan pasangan terakhir, pasangan keempat, dah rasa pelik lah. Diorang ni ada buat plan nak prank kita ke ni, nak main-mainkan kita ke ni. Diorang fikir macam tu. Jadi pasangan ketiga pun bergerak. Tinggallah 2 orang. Ni pasangan terakhir tunggu di tepi kereta. Pasangan ketiga pun tak balik-balik. Perkara sama juga jadi. Jadi pasangan terakhir ni, diorang dah mula rasa seram, tak sedar hati, seram, risau apa-apa jadi dekat kawan-kawan diorang tu. Tapi masih lagi ada sikit-sikit diorang terfikir pasal prank tadi. Boleh jadi juga diorang nak kenakan 2 orang ni, pasangan yang akhir ni. Tapi sebab dah terlalu lama tunggu, memang rasa takut tu ada. Pasangan terakhir ni lelaki perempuan, sama macam yang pasangan pertama, kedua, ketiga tadi. So yang perempuan ni kita bagi nama Yoko. Masa ni Yoko memang dah menangis, dia takut. Dia takut, dia menangis. Jadi pasangan dia yang lelaki ni cubalah pujuk.
cuba pujuk Yoko ni. Yang kawan lelaki dia ni bagi tahu lah, tak apalah, biar aku masuk. Aku cari. Tapi kalau aku tak balik dalam masa 30 minit, kau terus bawa kereta pergi ke balai polis yang berdekatan. Yoko ni dengan berat hatinya bagilah kawan lelaki dia tu pergi. Untuk kebaikan kawan-kawan dia yang lain juga. Nak cari, mana tahu kot member dia ni boleh jumpa. Jadi Yoko ni tengok aja kawan dia ni pergi dengan hati yang risau, dengan hati yang takut. Lepas kawan lelaki dia tu pergi, Yoko ni berdirilah seorang diri dalam suasana seram, sunyi tu di luar kawasan sekolah tu. Dengan takutnya, Yoko ni tunggu 20 minit, setengah jam, sampailah sejam. Tak ada seorang pun datang. Yoko tak belengah lagi sebab memang dah cukup lama tunggu. Kalau campur-campur masa daripada pasangan pertama sampai yang kawan dia yang terakhir tu, lebih kurang 3 jam lebih dah dia menunggu di situ. Jadi Yoko ni pun pergilah, bawa kereta pergi ke balai polis yang paling hampir. Yoko pun bagilah keterangan apa yang jadi. Dia cerita semua dekat polis. Jadi polis ada masa tu pun dah mungkin dekat-dekat pukul 4-5 pagi kot. Tapi masih gelap. Ada 4 orang pegawai polis yang escort, yang bawa Yoko ni pergi ke sekolah tu, lokasi sekolah tu. Polis pun memulakan operasi mencari remaja 7 orang yang hilang. Pada peringkat awal, polis memang tak jumpa apa-apa jejak. Tak ada jumpa apa-apa. Macam diorang pergi tu tak meninggalkan apa-apa. Tapak kaki tak ada, kesan buka pintu, tutup pintu tak ada. Kemudian pihak polis mendapati ada satu pintu di tepi, pintu dewan yang terbuka. Bila pihak polis masuk ke dalam dewan tu, tak ada apa, sunyi dan seram dia punya suasana. Kemudian mereka masuk lagi dalam, pergi ke tandas dewan. Bila diorang buka pintu tandas, diorang terperanjat. Diorang sangat-sangat terkejut sebab 7 orang semua ada kat situ. Tapi yang seramnya, 7 orang tu ditemui dalam keadaan tergantung dekat siling macam orang bunuh diri. Polis pun segera menuju ke arah Yoko. Polis soal siasat Yoko, tanya apa dah jadi, korang buat apa kat sini? Polis tanya. Yoko tak tahu lagi kawan dia ditemui dalam keadaan macam tu. Yoko ni cuma cakap lah, kita orang pergi saja-saja nak seronok sebab hari Minggu, malam Minggu, tak tahu nak buat apa. Kita orang datang sini nak uji keberanian, nak suka-suka seronok je. Yoko cakap macam tu, memang betul pun. Memang tak ada sebab yang munasabah dia orang ni nak bunuh diri. Siasatan polis berjalan selama beberapa minggu tapi tak dapat selesaikan kes ni. Sebab tak ada bukti, tak ada bukti yang menunjukkan kes ni kes bunuh, tak ada. Jadi polis tutup kes ni dan klasifikasikan kes ni sebagai kes bunuh diri beramai-ramai. Polis ni cuma mampu beranggapan bahawa memang mereka datang dengan niat nak bunuh diri ramai-ramai. Jadi sejak pada kejadian tu, orang-orang setempat memang dah tak berani nak pergi ke situ. Kalau pergi pun siang je, waktu siang aja. Malam memang tak berani pergi. Sekadar itu saja video saya pada kali ini. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like dan share video saya, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut pada makhluk, takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.